Oh, lagi. masih lagi ada. Badan sempat Di sini di masjid sebagai SU. Cik Nazmi Ada Haji. Tak ada. Belum macam sekarang. Pengurusi nama apa? Pengurusi lupa. Asal Wak Har. Glamour dia Wak Har. Orang Wak Jawa Har. cakap Jawa. Okay. English. Oh, pakai ni? Boleh duduk boleh. Oh, dua-dua pakai. Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar jelas tak? Dua mic ni ha. Mic yang duduk ada, mic cangkuk ada. Tu satu lagi mic ni ha. Untuk live. Ada mic lain tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan. Ala umuri dunya waddin, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah, Rasul yang berintegriti. Tak lain dan tak bukan, Rasul yang dimaksudkan ialah junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan begitu juga ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd, adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah, teman berpesan kepada kaum dan berpesan kepada diri sendiri, kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa. Berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada, nak panggil apa Saudara Nazmi ke Tuan Haji. Dah haji ke belum? Kot tak panggil gelornya korang. Terima kasih Saudara Nazmi yang katanya saya pernah beli nasi lemak, beli kuih ke apa. Saya pun tak ingat dah masa bila tu. Sebelum ceramah saya singgah lepas tu sekarang ni kedainya dah tutup pula. Tidak boleh singgah lagi. Boleh kita tolong viralkan. Seterusnya kepada pengerusi masjid. Nama glamournya Wak Saha. Wak R H-A-R, Wak Har. Seterusnya kepada timbalan pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang berhormat Tuan Haji Naziruddin Adun Cangkat Jung. Maknanya ini di bawah kawasan YB lah ya. Kali kedua kot kita jumpa. Kali pertama di Kampung Selabak. Selepas habis ceramah tu, time makan, saya dengar jemaah di situ semua speaking. Semua speaking. Cakap Jawa belaka. Jadi malam ini pun saya dipahamkan ini kawasan Jawa juga ni. Ada Banjar sikit, Melayu ada Melayu. Pun ada juga sikit orang asli. Sini semua orang tiruan. Tak ada yang asli. Khususnya kepada pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini, YB. Tadi ada YB, tapi ada lagi YB.
yang bersara, yang besar dan yang bersandar. Yang bersandar pun YB juga. Seterusnya kepada ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pak haji, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, yuk-yuk, yung-yung. Dan tak dilupakan kepada kawan-kawan yang saya tengok ada beberapa orang yang saya kenal, kawan-kawan, tapi nak sebut semua mungkin tak sempat pula. Jadi adalah beberapa orang kawan yang saya tengok ada. Seterusnya kepada muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kepada Allah. Terima kasih Allah kerana mengizinkan pertemuan kita pada malam ini di rumah Allah, di masjid. Masjid ni namanya Masjid Abdul Salam Al-Mas'ud. Masya Allah. Oh, saya terlupa dah tuan-tuan ni. Yang ini saya kena sebut lah rasanya kan. Tapi bila nak sebut tu saya jadi terbantuk sikit. Rasa macam malam ini nak cakap pun tak lepas. Nak cakap pun rasa terkesima. Nyaris tak terkentut aja. Pasal malam ini ada guru saya. Nak panggil cikgu ke panggil ustazah ke saya pun dah lupa dah. Cikgu Farah Wahidah. Cikgu Faradiba, Farah Wahidah pula. Iaitu isteri kepada YB kita, rupanya guru saya sewaktu belajar di sekolah agama, sekolah menengah agama Irsyadiah Adiniyah Batu 26 bahagian Datuk. Dulu saya bersekolah di situ tuan-tuan ni. Jadi malam ini bila ada guru saya ni, saya nak cakap lebih-lebih pun rasa macam tak lepas. Pasal banyak rahsia saya dalam poket dia. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masjid kita buat ceramah gabung dua program sekali, iaitu ceramah Ma'al Hijrah dan juga kemerdekaan. Jadi kalau nak kira ni ceramah besar ni, ceramah perdana. Tapi penceramahnya je kecil. Penceramahnya tak berapa nak besar. Tak cukup apa orang panggil? Bukan tak cukup sifat. Tak cukup. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bercerita tentang hijrah dan juga kemerdekaan ni, dia boleh jadi maksud yang sama. Sebab hijrah ni maknanya berubah, pindah ataupun tukar. Dia tolak 1957 dah berapa tahun? Saya kira tadi 66 tahun. Betul ke tak? Maknanya dah 66 tahun. Ada sebahagian daripada kita merasa pada zaman Malaysia merdeka, merdeka. Dan sebahagian daripada kita tak merasa pun. Walaupun kita balik kampung, dengar atuk dengan opah kita cerita pasal zaman Jepun, kita buat-buat dengar je lah. Cerita Jepun nampar orang. Padahal Jepun tu bukannya besar sangat pun. Saya pernah tanya atuk saya, kenapa tak tampar dia balik? Bukannya besar sangat Jepun tu. Kan? Kita ni tuan-tuan ni, orang Melayu ni kira kategori dia, kategori ketot, kategori renik, kategori bantut. Saiz tak ada lebih besar mana. Tapi kalau dibanding dengan Arab, ya betul, kita ni ketot. Tapi dengan Jepun, kita ni tak adalah ketot, kan? Lebih tunduk kepada Jepun, kepada British pada ketika itu. Sebab kita dijajah. Tapi Alhamdulillah, setelah kita merdeka, maka tanah perintah oleh orang kita sendiri, oleh sendiri. Sebab
ini tanah Melayu. Wayang tu penuh. Pakai kepiah belaka tengok cerita Mak Kilau. Kan, tengok ada sekali tu budak tahfiz siap berjubah pergi tengok wayang. Lepas tu pula tengok sekali tu, ini orang masjid ni. Tok imam pun tengok wayang juga. Cerita Mak Kilau. Jadi masa cerita Mak Kilau tu tuan-tuan ni, semua pakat meremang belaka, semua pakat semangat belaka. Semua pakat takbir belaka. Habis-habis tengok cerita Mak Kilau, tanggil kepiah pakai tengkolok pula. Sebab kita tengok cerita tu membangkitkan semangat cinta kepada tanah air kita, iaitu tanah Melayu, dan membangkitkan semangat cinta kepada agama dan cinta kepada bangsa. Salah ke kita cinta kepada tanah air? Salah ke kita cinta kepada agama? Salah ke kita cinta kepada bangsa kita? Jawapannya tak salah. Hubbul watan minal iman, kata ulama. Cinta kepada tanah air sebahagian daripada tanda keimanan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri cinta kepada tanah airnya, iaitu Makkah. Nabi lahir di Makkah, Nabi dibesarkan di Makkah, Nabi berumah tangga di Makkah, Nabi bekerja pun di Makkah, dan Nabi diangkat menjadi Rasul pun ketika Nabi berada di Makkah. Akan tetapi bila mana turun perintah wahyu Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi hijrah ke Madinah, bukan kerana Nabi dah getik, bukan kerana Nabi dah tak gemar, bukan kerana Nabi dah nyampah, bukan kerana Nabi dah meluat dengan Mekah. Nabi cinta kepada Mekah, tetapi oleh kerana perintah supaya hijrah, kita nak bina satu kekuatan, rupanya tuan-tuan ni kita kena hijrah. Lama dah duduk dekat kampung Sungai Kerawai ni, tak berubah lagi. Maka kena pindah kampung Sungai apa pula? Sungai Samak. Jauh ke dalam pula. Baru ni saya ceramah di kampung Sungai Samak. Saya kata tak sampai-sampai lagi ke? Nasib baiklah perginya sebelum maghrib tu awal sikit. Saya rasa kalau saya pergi malam, patah balik kot. Risau takut lang suyo terobang. Kan? Ustaz pun bukannya berani sangat. Dalam ceramah je berdegur-degur kata jangan takut kepada hantu, takutlah kepada Allah. Tapi bila terobang hantu, cabut lari juga ustaz. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sayang kepada tanah air kita, iaitu bumi Malaysia ini. Dan kita alhamdulillah telah pun merdeka. Cuma sebelum saya ceramah ni tuan-tuan, saya pun tengoklah beberapa pandangan. Ada pandangan mengatakan memang betul kita dah merdeka negara, tetapi rakyatnya masih belum merdeka. Itu yang payah nak faham. Negara dah merdeka tapi rakyat belum merdeka. Kemudian ada pandangan pula menyatakan secara luaran, secara umumnya kita sudah merdeka, akan tetapi pemikiran kita belum merdeka, perangai kita belum merdeka, jiwa kita belum merdeka. Maknanya yang merdeka itu ialah luar, tetapi dalaman kita masih lagi dijajah oleh penjajah. Ada orang kata, ustaz, Jepun dah balik dah ustaz. Tapi rupanya Jepun balik, dia ada meninggalkan dia punya apa ya? Dia punya selipar. Namanya selipar Jepun. Baik, yang itu tak menjejehkan apa-apa pun. Kalau Jepun tinggalkan selipar, kita pakai selipar Jepun, tak ada menyebabkan kerosakan. Akan tetapi yang lebih bahaya daripada itu ialah apabila penjajah dah balik, tetapi pemikiran kita, ideologi kita, sifat perangai kita masih lagi ada perangai penjajah.
sifat penjajah, pemikiran penjajah. Itu yang bahaya, yang insya-Allah pada malam ini kita nak kupeh sama-sama, ya. Tapi tuan-tuan ni, saya ni bukanlah penceramah politik. Jadi ceramah saya tak adalah berdegur-degur sangat. Dia slow and steady aja. InsyaAllah malam ini pukul 9 kita berhenti, boleh? Ya, jadi tuan-tuan ni janganlah harap tu besar sangat. InsyaAllah kita berhenti pukul 9. Sebab apa? Acara kemuncak malam ini ialah makan. Ceramah ni selingan aja. Jadi tuan-tuan ya, bila saya tengok dah ada orang yang tengah mengidam, buat persiapan untuk makan malam ini, jadi saya kena berhenti awal. Sebab Nabi kata kalau makanan dah teridam, kena makan. Jadi jangan ceramah lama-lama. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, yang pertama sekali maksud merdeka itu ialah apabila kita keluar daripada kegelapan kufur kepada cahaya Islam yang terang. Alhamdulillah, ya, penduduk di kampung Sungai Kerawai ni majoritinya Muslim, majoritinya mukmin. Betul tak? Kalau ada pun yang bukan Muslim, yang bukan mukmin, ya. Baru ni saya ceramah dekat mana? Dekat Sarawak. Saya dah cerita ke belum ke masa saya ceramah di kampung Selabak tu? Ya, saya masa solat maghrib tu jadi makmum. Imam dia baca, kan, bunyi slang Jawa. Jadi saya kata, dekat Sarawak ni pun ada Jawa ke? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, ini slang Jawa ni. Dekat Sarawak ni pun ada Jawa ni. Lepas habis solat maghrib, ya, sebelah saya pengerusi. Saya pun tanya, pengerusi nama apa? Sekejap lagi saya nak mukadimah tu nak sebut nama pengerusi. Nama saya Ratno. Ui, nama pun Ratno. Ada orang Sarawak nama Ratno. Pengerusi Jawa ke? Jawa. Imam Jawa. Kami dekat sini ustaz 99.99 Jawa. Saya kata dah macam bakteria pula. Ya, 99.99 Jawa. Ada pula dekat Sarawak ni jauh. Dia kata, ustaz, Jawa ni ada di mana-mana, di seluruh dunia ada Jawa. Pergilah tang mana pun, dekat situ ada orang Jawa. Orang Jawa ni ialah bangsa yang merantau. Masya Allah, hebat orang Jawa. Lepas tu saya tanya, dekat sini ada tak kuih nama dia punten? Sekali dia kata tak ada, tak pernah dengar. Kawan saya Jawa Bagan Datuk jual punten. Kan? Kenapa Jawa dekat Sarawak tak tahu punten? Kan? Kawan saya kata kalau nak sebut kena betul dia punya makhraj. Punten. Dia ada wajibul gunnah, kena ada dengung 2 harakat. Punten. Jadi saya tanya Jawa dekat Sarawak, dia tak tahu. Oh, Jawa sana lain. Ya? Jawa sini tahu tak? Punten. Tahu? Wis mangan. Ya, wis mangan punten. Hari tu saya tersilap sebut dekat Batu Pahat. Saya nak tanya wis ngombe, tapi saya sebut wis ngembek. Marah orang Jawa sana. Bukan wis ngembek, wis ngombe. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya Islam yang terang. Bayangkan tuan-tuan, 500 tahun lebih kurang daripada diutuskan Nabi Isa alaihissalam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarahnya mengatakan 400 tahun lebih. Kita katalah lebih kurang 500 tahun. Manusia tidak diutuskan seorang nabi ataupun rasul menyebabkan manusia jadi huru-hara,
Haru biru, lintang pukang. Tonggeng terbalik, meraban tebin. Huru-hara jadinya tuan-tuan. Ya, sebab itu dalam kampung kita ni, jangan siapa-siapa yang perambat tu imam ataupun ustaz. Ya, dia kata kampung kami ni kami tak nak ada ustaz, kami tak nak ada imam, kami tak nak ada tuan naib. Kami dah perambat semua. Kami nak jadikan kampung kami ni ya, pusat karaoke. Habis tuan-tuan ya. Kampung kita ni akan dibala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kampung kita akan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada seorang imam, kena ada seorang ustaz, ya, kena ada seorang alim dalam kampung kita. Bila ada, ikram dia, muliakan dia, ya, mengaji dengan dia, minta nasihat daripada dia. Sebab apa tuan-tuan ya? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sebab hari ni ada orang tak gemar dengan ulama, kan? Saya tak gemar dengan ulama, dia kata. Ini semua bukan ulama, ni ular dalam semak, katanya. Tambah kalau ulama tu ulama politik. Dia kata ini bukan ulama, katanya. Ini ular dalam semak. Jadi tuan-tuan ya, rugilah kita, malanglah kita kalau kita tidak mahu berdamping dengan ulama. Ya, sehingga kan ada yang mengatakan kalau dapat bersalam pun dengan ulama tu dapat juga tempieh dia. Kan? Dapat bersalam pun jadilah. Tapi tuan-tuan jangan buat macam dalam cerita Musam Janggut tu. Dia salam, lepas tu tak basuh tangan. Seminggu asyik duk cium je. Kan? Baru ni saya ceramah di sekolah, budak-budak bersalam dengan saya. Dia kata, "Ustaz, saya tak nak basuh tangan." Kenapa? Kan? Nanti hilang bau tangan ustaz. Padahal masa tu saya baru lepas makan. Kan? Bau kari. Dia takut hilang bau kari. Bau tangan ustaz. Lepas tu ada budak yang saya peluk. Dia kata, "Saya tak nak mandi ustaz." Alamak. Kan? Nanti hilang bau ustaz katanya. Janganlah sampai macam itu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi datang, Nabi bagi tahu yang koma sembah selama hari ini ialah Tuhan skamer, Tuhan palsu. Sekeliling Kaabah tuan-tuan ada lebih kurang 300 lebih patung ataupun berhala. Nabi kata ini bukan Tuhan. Habis kalau hari inilah tuan-tuan ya, kita kata habis kalau bukan Tuhan apa tu? Itu namanya hantu. Tuhan diterbalikkan jadi hantu. Mana tak hantu? Kalau tuan-tuan kita tengok patung-patung berhala, ada yang kepala banyak. Biasa tengok kepala dia banyak. Ada yang kita tengok tangannya banyak. Ada yang kita tengok perutnya besar. Kan? Dia punya pusat terjujui. Saya hari tu tuan-tuan ni masa PKP saya jual buah oren. Buah oren daripada Mesir. Bila saya jual buah oren, datang makcik-makcik, pakcik-pakcik, belik-belik buah oren tu. Dia kata, "Ustaz, ni 10 biji ni." Dia pilih. Dia masuk dalam plastik, dia kata, "Ustaz, 10 biji." Saya kata, "Makcik, kenapa nak kena belik-belik, nak kena pilih-pilih? Sama je semua oren belaka." "Ustaz, saya nak pilih yang pusat besar." Kenapa pilih yang pusat besar? Petua orang tua-tua, kalau nak pilih buah oren, pilih yang pusat besar. Kenapa pusat besar? Sebab manis. Saya pun tanya balik, "Makcik, kalau orang pusat besar, manis tak?" Dia kata orang pun sama juga. Jadi balik ni tuan-tuan tengok pusat masing-masing. Besar ke tak? Siapa pusat dia besar, manis. Siapa pusat dia tak berapa nak besar, masam-masam manis. Ada kawan saya orang Manjung. Dia kata, "Ustaz, dah tak jual ke buah limau?" Bila masa pula saya jual buah limau? Saya jual oren. Sama lah tu oren dengan limau. Lain. Tuan-tuan, oren lain, limau lain. Tuan-tuan try makan buah oren Mesir. Dia buah oren terbaik dunia, nombor 1. Rasa dia lemak, manis,
tak ada biji. Tu dia oren Mesir. Tapi kawan saya kata, Ustaz, kenapa dah tak jual buah limau Fir'aun? Apa pula limau Fir'aun? Sebab dia panggil oren tu limau. Lepas tu oren Mesir tu dia kata limau Fir'aun. Sebab yang makan oren ni Fir'aun katanya. Hampir tu. Jadi tuan-tuan ya, saya dah tak jual buah dah. Pasal apa? Sebab orang dah boleh pergi beli sendiri. Dulu saya masa PKP, saya boleh pergi merata-rata. Pasal dapat surat hantar rumah ke rumah. Orang tak beli 10 biji, orang beli sekotak. Masa tu saya jadi kaya sekejap. 3 bulan jual buah oren. Sebelum saya jadi kaya, saya jadi asnaf. Pasal dah jual kereta, dah jual rumah masa PKP. Datang kawan saya hantar telur dengan beras. Yuk, kami dengar kamu dah jadi asnaf sekarang ni. Dia pun hantar telur. Saya kata dah banyak telur ni. Masa PKP tu pelik, banyak pula telur. Sekarang ni lepas PKP, mana pula pergi telur? Bila telur tak ada, kita pun import telur daripada India. Jadi ada kawan kata, kenapa telur India putih Pelik pula dia. Pasal tengok telur daripada India putih. Ini telur daripada India, bukan telur India. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi bagi tahu ini bukan Tuhan, ini berhala. Ataupun bahasa kita kata ini hantu. Buat apa kita nak sembah hantu? Tuan-tuan, demo ni dah cerodik sikit. Dulu depa letak buah depan depa punya patung. Buah betul. Lepas tu sekarang ni dia tengok dia tengok tak makan-makan. Kan? Tengok orang Melayu yang curi makan. Demo kata tak boleh jadi ni. Orang Sungai Kerawai ni dia rembatnya buah letak depan depan patung tu. Jadi depa tukar buah plastik. Jadi maknanya Tuhan pun kena tipu. Kan? Lepas tu kita tengok ada pula yang mata dia sepet. Dia kata tu pasal kena asap colok, pasal itu mata dia sepet. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita semua telah keluar daripada menjadi manusia yang duduk dalam kegelapan kepada manusia yang keluar kepada cahaya Islam yang terang. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Beruntung tak jadi orang beriman. Beruntung tak jadi orang Islam. Jawapannya beruntung. Pasal apa? Sebab dengan iman dan Islam lah kita layak masuk syurga. Kalaulah kita ni tuan-tuan yang masih lagi berada dalam kekufuran, dekat rumah kita masing-masing ada pokok besar, dekat rumah kita masing-masing ada patung berhala. Macam saya dengar ceramah seorang penceramah Chinese dekat Malaysia ni. Saya pun lupa nama dia. Kim Jong Non ke apa nama dia? Bukan. Lim Jong On apa macam itulah. Saya dah lupa dah. Kadang-kadang ada datang Teluk Intan ni, dia buat ceramah kan. Dia cerita pengalaman dia, bagaimana dia boleh divert. Dulu kita sebut convert. Convert tu maknanya tukar. Tak, dia kata yang betulnya divert, kembali kepada agama fitrah. Macam mana dia boleh kembali kepada agama fitrah? Sebab berlaku satu kejadian, peristiwa dekat rumah dia terbakar. Bila terbakar dia tengok Tuhan dia pun terbakar sekali. Sepatutnya Tuhan dia menyelamatkan orang yang terbakar. Dengan Tuhan-Tuhan dia terbakar. Jadi dia pun angkat Tuhan dia yang terbakar tadi. Dia kata menyusah orang betul Tuhan. Dah lah berat. Kan? Jadi lama kelamaan dia pun terfikir. Dia kata macam mana pula Tuhan yang sepatutnya menyelamatkan, dia pula diselamatkan. Jadi dia kata ini tak betul. Jadi pendek ceritanya tuan-tuan ya, dia kembali kepada agama fitrah, iaitu Islam. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab kita menjadi orang beriman dan menjadi orang Islam, maka layaklah kita masuk syurga. Jangan pernah sekali-kali terlintas dalam hati kita untuk tukar agama ataupun menyesal menjadi orang beriman.
Hari tu kita tengok ada dalam Malaysia ni tuan-tuan ni, dia ni pondan. Nama asalnya sedap, Muhammad Sajjad, orang yang banyak bersujud. Lepas tu pasal orang nak tangkap dia, dia lari pergi ke Australia, lepas tu pergi ke mana pula tak. Dia pernah keluarkan kenyataan, dia kata payahlah jadi orang Islam ni. Nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Sampai nak kena kejar, sampai nak kena tangkap. Apalah salah saya? Apalah salahnya? Nak pakai seperti wanita. Saya ni sebenarnya, kalau tuan-tuan tengok dia punya video tu, dia siap gosok-gosok lagi. Mana ada katanya. Dia sebenarnya lelaki, tapi dia nak ngabarkan dia sebenarnya perempuan. Tapi sebenarnya dia lelaki. Dia buat video, dia gosok-gosok. Dia kata mana ada, saya tak ada yang lelaki punya tu. Saya perempuan. Jadi tuan-tuan ni, dia kata payahlah jadi orang Islam ni. Jadi orang bukan Islam lagi senang. Pasal orang bukan Islam ni boleh buat apa sahaja yang dia nak buat. Malah kadang-kadang ada yang kita tengok orang bukan Islam, tak perlu nak solat pun, tak perlu nak tutup aurat pun, tapi kehidupannya serba mewah, nampak macam bahagia. Naik kereta besar, rumahnya besar, katilnya besar, isterinya pun besar. Isterinya kecil pula. Jadi kita pula rasa cemburu. Saya pun nak jadi macam itulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan berasa hina, jangan berasa duka cita, jangan berasa kecewa. Kedudukan kamu tinggi jika kamu orang-orang yang beriman. Biarlah atas dunia ni kita nampak macam lekeh, macam daif, akan tetapi yang kita nak kejar ialah kehidupan akhirat yang menjanjikan kekayaan, dan kekayaan yang kekal abadi, iaitulah selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua, semua ada 7 poin ni. Ni baru satu. Macam mana nak berhenti pukul 9? Yang kedua tuan-tuan, kata ulama, apakah maksud merdeka? Iaitu membebaskan diri daripada kejahilan kepada menjadi seorang manusia yang berilmu. Sebab itulah tuan-tuan ni, bila masjid kita ada buat je ceramah, pengajian. Baru ni tuan-tuan, saya bawa jemaah umrah. Ada yang tanya, Ustaz, macam mana kami nak mengaji dekat Masjid Nabawi ni? Semua penceramah dia cakap Arab. Tak faham lah. Kan? Sebab sebelum pergi umrah tu, ada belajar bahasa Arab. Wahid, 1, Ithnain, 2, Thalatha, 3, Arba'a, 4, Khamsa, 5. Lepas tu murid kata dekat Ustaz, cukup dah tu, takat 5 je. Kenapa belajar sampai 5 je? Kan? Cukuplah, dah boleh beli 5 kilo dah buah kurma. Kan? Khamsa, bagi khamsa kilo, kan? Kira jadilah tu, dah boleh beli 5 kilo buah kurma. Sekali tuan-tuan sampai sana, kita beria cakap Arab. Khamsa, kita sebut 5. Sekali orang Arab sebut, malu apa bosku, katanya. Dia cakap Melayu. Kan? Malu apa bosku, mana-mana rancak berdosa. Depa cakap bahasa yang trending dekat Malaysia tuan-tuan ni. Malu apa bosku, mana-mana rancak berdosa. Dia cakap Melayu pula. Murah-murah. Kan? Lihat dulu, murah-murah, ibu-ibu, bapa-bapa. Indonesia? Dia kata gitu, Indonesia? Tak, Malaysia. Malaysia bagus. Najib, malu apa bosku. Kamu kena kan? Lepas tu dia sebut Malaysia Madani. Tahu juga. Jadi kita pun tak payahlah belajar bahasa Arab. Rupanya dekat sana cakap Melayu. Kan? Kemudian tuan-tuan ya, pengajian. Banyak guru-guru yang mengajar di dalam masjid tu cakap bahasa Arab. Tapi ada satu pintu, saya dah lupa dah pintu mana. Ada penceramah daripada Indonesia.
Tuan guru daripada Indonesia, dia cakap bahasa Indonesia. Kita ni tuan-tuan ni dengan jemaah Indonesia ni, kita ni dah ibarat macam endon sekali lah. Kira endon je lah kita ni. Kebanyakan orang sana ingat kita ni indon. Ya, sebab jemaah Indonesia paling ramai dalam dunia. Mana taknya kota dia paling banyak. Ya, penduduk dia ada 200 juta. Penduduk Malaysia 30 juta. Jadi bayangkan berapa kali ganda. Jadi kadang-kadang kita makan pun dekat sana makanan-makanan Indonesia. Ya, keropok tak tinggal. Kita pun makanlah keropok juga tuan-tuan ni. Cuma kadang-kadang dapat jugalah kita merasa masakan Malaysia. Dekat hotel di Mekah tu ada catering Ibtisam namanya. Itu salah satulah catering orang Malaysia. Dapatlah kita makan makanan Malaysia. Kemudian kalau rindu lagi, pergilah ke kompleks ataupun Safwah tu. Dekat bangunan Safwah tu, dekat bangunan jam tinggi tu, jam besar tu. Di situ ada restoran Nur Malaysia. Itu siapa punya tu? GISB, Global Ikhwan Sdn Bhd. Sebelum tu namanya Rufaqa. Sebelum tu lagi namanya Al-Arqam. Ada restoran Malaysia. Kemudian ada satu lagi, restoran Felda. Felda, Disaji namanya. Kan? Baru ni saya bawa jemaah pergi makan dekat Disaji. Tapi dia punya roti canainya frozennya. Bukan roti canai tebor dekat situ. Dia kurang kick sikit lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bebaskan diri kita daripada kejahilan kepada menjadi orang yang berilmu. Walaupun kita nak pergi ke Mekah tuan-tuan ni, nak buat ibadah, kena ada ilmu. Ni pasal baru balik daripada umrah ni, dia tengah panas cerita pasal umrah ni. Ada jemaah kata, "Ustaz, saya nak cium Hajarul Aswad." Pak Haji, nanti dulu Pak Haji. Sebelum kita cium Hajarul Aswad, kita selesaikan yang wajib dulu ni. Kita tawaf dulu. Tak kira, saya nak cium juga. Kenapa Pak Cik tu nak cium Hajarul Aswad? Sebab maknanya dia mengaji. Ya, sunnah dia tuan-tuan ya, sebelum kita tawaf, Nabi akan mengucup Hajarul Aswad terlebih dahulu. Kemudian barulah Nabi tawaf. Jadi Pak Cik ni kata, "Ustaz, saya dah mengaji hari tu. Penceramah kata Nabi cium Hajarul Aswad, kucup Hajarul Aswad. Jadi saya nak kucup dulu, baru saya nak tawaf." Tapi kebiasaannya jemaah Malaysia kita tak buat macam tu. Pasal apa? Zahmah, crowded, jam. Tapi Pak Cik tu pasal dia nak sangat, kita kata, "Okey Pak Cik, kami tunggu sini. Kami bagi masa 2 minit. Pergi cium." Pak Cik tu pun menyelonot. Ya, dia pun kita kata menyondoi. Nak pergi cium Hajarul Aswad. Tak sampai 2 minit, 30 saat patah balik. "Pak Cik, dapat tak cium Hajarul Aswad?" "Saya dapat cium, tapi bukan Hajarul Aswad." "Pak Cik cium apa Pak Cik?" "Dia hitam-hitam, tapi bukan Hajarul Aswad." "Saya cium ketiak," katanya. Ketiak Arab dengan ketiak Afrika. Apa rasanya kalau ketiak Arab? Lemak-lemak manis. Ketiak Afrika masin sikit. Ya, maknanya tuan-tuan ni ada perkara-perkara sunnah yang dilakukan oleh Nabi, tetapi oleh kerana keadaan tak mengizinkan, maka kita pilih yang lebih utama, yang wajib dahulu, iaitu tawaf. Kadang-kadang ada jemaah ni kata, "Ustaz, saya nak pegang Kaabah, saya nak peluk Kaabah, saya nak cium Kaabah." Boleh, nanti dulu kita selesaikan dulu. Sebab kita ni baru sampai, kita wajib buat umrah yang pertama ni untuk diri sendiri. Umrah wajib dia panggil. Nanti lepas ini, kalau ada kesempatan, ya, kita buat tawaf sunat pula. Tapi tuan-tuan ni, siapa yang pergi buat umrah, dia tahulah keadaan dia. Siapa nak pergi buat tawaf sunat dekat dataran Kaabah, betul-betul depan Kaabah, dia kena pakai ihram. Kira ngelat lah tu. Kan? Padahal dia bukannya nak buat umrah, dia cuma nak solat depan Kaabah. Tapi dia kena pakai ihram. Maknanya kena pakai yang pakaian putih tu lah. Dia tak boleh pakai pakaian biasa. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada ilmu. Sebab apa? Syaitan
dia mudah nak menggoda orang-orang yang tidak ada ilmu, beribadah dalam keadaan jahil. Kata ulama, kalau tengok orang tidur tapi dia alim, sedangkan di sebelahnya ada seorang yang sedang beribadah, solat sunat 1000 rakaat, tapi dia jahil, syaitan mudah memperdayanya berbanding alim yang tidur tadi, lebih besar pahala dia. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan ni, satu orang tok guru dia tidur, kan? Tapi tidur dia tu bukan saja-saja tidur. Tengok cara tidur pun kena. Ini tidur orang yang berilmu. Macam mana cara nak kenal tuan-tuan ni? Siapa sini tidur menongging? Ustaz, saya kalau tidur cara lain tak boleh. Kalau menongging baru saya boleh tidur. Itu menunjukkan cara tidur syaitan, ataupun ada ulama kata cara ahli neraka diseksa dalam neraka, mukanya tersembam ke lantai. Siapa yang suka tidur menerap, tidur menongging, itu cara syaitan tidur. Jadi jangan amalkan tidur menerap. Siapa tidur menerap, antara lain ialah pendek umur. Pasal apa? Dia telah menghimpit jantung. Siapa tidur mengiring di lambung kiri, tidur menerap, dia menghimpit jantung. Bila menghimpit jantung, perjalanan darah tidak lancar. Kemudian dia akan menyebabkan datang penyakit. Kemudian dia pendek umur, cepat mati. Tuan-tuan kalau tengok semua sunnah-sunnah Nabi, kesemuanya akan pergi kepada penjagaan kesihatan jantung. Nabi ajar cara berak, Nabi ajar cara buang air kecil, buang air besar. Nabi ajar cara tidur, Nabi ajar cara berjalan, Nabi ajar cara makan, Nabi ajar cara minum. Kesemuanya jika dikaji dari sudut kesihatan, dia akan pergi kepada kesihatan jantung. Kan? Sebab itu tuan-tuan ni kata Allahyarham Ustaz Ismail Kamus, kan? Pernah dengar tak dia punya pantun 3 kerat? Bila kita berjalan, jantung berjalan. Bila kita berhenti, jantung berjalan. Bila jantung berhenti, sambung. Lagi sekali, macam tak faham, ya? Bila kita berjalan, jantung berjalan. Bila kita berhenti, jantung berjalan. Bila jantung berhenti, kita jalan. Sebab itu tuan-tuan, amalkan sunnah Nabi. Ustaz, macam mana cara Nabi buang air? Yang pertama sekali dah tentulah mencangkung, ataupun duduk. Ustaz, saya tak boleh lah mencangkung. Saya daripada kecil lagi dah kencing diri. Saya dah memang daripada kecil lagi tembak dinding. Kan? Masa zaman muda Ustaz berlekuk. Masa tu kencing dereh. Kan? Masa tu kuat kencing. Kuat kencing ni ada banyak maksud juga. Kencing orang, kencing kawan. Kuat kencing. Kaki kencing. Saya kaki kencing Ustaz. Jadi tuan-tuan, Nabi ajar kencing mencangkung. Cuma ada dalam riwayat pernah menyebutkan Nabi pernah sekali, ataupun dalam keadaan darurat ketika perang, tak silap saya, yang Nabi kencing berdiri. Tetapi dalam keadaan biasa mencangkung, ataupun kencing dalam keadaan mencangkung lah. Kemudian bukan setakat mencangkung je. Bila dah kencing tu, leh sekali, ada ulama kata urut. Kan? Urut dekat bahagian atas tu, bahagian ari-ari. Kemudian ada yang sebut istibrak, berdehem. Supaya air kencing tu keluar habis. Kan? Bila kita meneran, berdehem tu maknanya meneran. Itu bagi lelaki. Perempuan tak payah. Sebab kalau perempuan buat, nanti ada pula Pak Haji lalu depan tandil perempuan. Siapa pula nak beranak dalam tandil? Yang buat tu lelaki. Sebab itu kadang-kadang kita dengar ada pakcik-pakcik pergi tandil. Maknanya betul lah tu, kan? Jadi tuan-tuan, cara kencing, cara berak, cara tidur, maknanya kena ada ilmu. Banyak perkara lah. Kalau kita nak cerita ni, semuanya kena ada ilmu.
Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tak sama nilai dia, value dia, saham dia, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang yang faqih, yang faham, yang tahu hukum hakam, ya, yang reti tentang bab agama ni, sangat ditakuti oleh syaitan berbanding 1000 orang yang sedang beribadah tetapi jahil. Sebab itu tuan-tuan ya, kata Nabi, kun aliman, jadi orang alim. Kalau boleh tuan-tuan ni, semua yang hadir ni jadi alim. Dan kadang-kadang ada penceramah kata memang alim, pasal yang bawa kitab tu ustaz yang mengajar, yang mengajinya haram ada kitab. Jadi maknanya yang mengaji lebih alim daripada ustaz. Semuanya Imam Syafi'i belaka, pakai alio je, tulis-tulis dekat tapak tangan, terus ingat. Kan? Baik, kemudian kalau tak boleh jadi orang alim, au muta'alliman, ataupun sekurang-kurangnya jadilah pelajar. Kalau kita semua jadi tu guru pun payah juga. Kena ada orang yang belajar. Kemudian au mustami'an, ataupun orang yang mendengar. Kalau nak cerita mendengar ni tuan-tuan ni, dekat radio pun sekarang ni ramai yang mendengar dekat radio. Tapi kan, saya ada rancangan dekat Perak FM setiap hari Khamis pukul 3 sampai pukul 4. Nama rancangannya Mufassirin. Saya tanya dengan Radio Malaysia Perak FM. Yang saya tanya dengan Perak FM, siapa pendengar-pendengar rancangan saya ni? Ataupun pendengar-pendengar rancangan agama, kebanyakannya daripada golongan mana? Dia kata daripada golongan RTM. Baik. Pendengar, tuan-tuan faham ke tak ni? Ya, pendengar Perak FM, pendengar radio apa ke nak sebut tadi, pendengar rancangan agama di radio ni, ya, kebanyakannya RTM. Iaitu geng-geng yang rancangan tunggu mati. Maknanya yang ramai dengar pun geng-geng veteran aja. Yang orang muda-muda, anak-anak muda banyak dengar Era, Sinar, ya, ataupun channel-channel radio yang lain. Tapi kalau RTM ataupun Perak FM, itulah dia punya golongan pendengar dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi kata Nabi, au muhibban, ataupun jadi orang yang gemar, yang cinta, yang suka. Ini masalahnya apa dia? Nabi kata wala takun khamisan, jangan jadi orang kelima. Fatahlik, celaka, binasa. Alim pun tak nak, belajar pun tak nak, mendengar pun tak, suka pun tak. Semua dia tak nak. Jadi orang kelima, Nabi kata celaka. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan jadi orang yang celaka. Itu nombor 2. Ada lagi 5. Yang ketiga, membebaskan diri kita, merdekakan diri kita daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali ada 9 sifat mazmumah. Ya, ada 9 sifat mahmudah. Daripada sifat mazmumah yang tercela, yang dikeji, kena ubah kepada sifat mahmudah. Baru ni saya ceramah dekat masjid dekat Teluk Intan, yang saya lupa apa nama masjid ni. Saya nak cerita 9 sifat mazmumah. Tahu berapa je dapat? 3 je. Daripada 9 dapat 3 je. Jadi saya kata kena datang lagi 2 kali. Jadi maknanya malam ini tuan-tuan, kalau saya tak habis 7, kena sambung minggu depan ceramah. Boleh? Boleh tak boleh? Jemaah di sana jujur. Boleh? Boleh belah. Saya tanya, boleh tak? Boleh, boleh belah. Sini ambil hati sangat, cakap je lah, boleh belah ustaz. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat yang dikeji, yang tercela. Saya kerja pejabat agama tuan-tuan ni, kadang-kadang ada makcik-makcik datang. Ustaz, dululah saya kerja pejabat agama dulu. Ustaz, suami saya tu, kenapa makcik? Tak baik tau ngumpat suami. Kami kalau ngumpat pun nak cerita depan qadi, depan yang arif. Sebab kita nak kita nak counselling.
nak dapatkan khidmat nasihat. Itu dibenarkan mengumpat suami. Kan? Ni kalau datang-datang pejabat agama, malulah nak cakap. Makcik cakaplah makcik. Makcik nak cerita apa? Tak boleh cakap, nanti kata mengumpat. Habis buat apa datang sini? Makcik saya saja datang. Kan? Jadi kalau dia dah datang, cerita pasal suami dia, dia kena mengumpat suami dia. Jadi kata makcik ni tadi, ustaz, suami saya tu rajin pergi masjid. Ui, baguslah suami makcik rajin pergi masjid. Memang dia bagus. Dia rajin pergi masjid. Tapi, ada tapi. Kenapa makcik? Tapi ustaz, masalahnya dia kedekut tak hidup masjid. Tuan-tuan ni ada tak di kalangan itu? Rajin pergi masjid tapi kedekut tak hidup masjid. Saya tanya dengan makcik, makcik, kenapa makcik kata suami makcik kedekut tak hidup masjid? Mana makcik tahu tak hidup di masjid? Makcik tahulah makcik tidur sekali dengan dia. Kadang-kadang makcik makan tak hidung dia. Tu yang makcik tahu tak hidup di masjid. Kan? Suami isteri biasalah ada kokak-kokak sikit. Jadi kadang terkokak tak hidung. Jadi tahulah tak hidung suami dia masjid. Jadi rupanya tuan-tuan ni ada perangai itu di kalangan kita. Kemudian ada pula seorang lagi makcik, dia kata, ustaz, suami saya tu pakai jubah. Ui, bagus. Sorbannya besar tempayan. Bapak besarnya sorban. Maknanya dari segi pemakaian ni ikut sunnah. Tapi ustaz baran. Suka nak mengamuk, suka naik angin. Kadang-kadang makcik ni kena smackdown. Makcik kena smackdown. Dia balik daripada masjid dengan jubah-jubah tu, dia smackdown makcik. Dia bertukar jadi The Rock. Kan, dia baran, suka nak mengamuk aja. Jadi tuan-tuan ni ingat tak lagi, Nabi pernah menasihati seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, bagi nasihat dekat saya. Tuan-tuan sekali-sekala jumpalah Tok Imam minta nasihat. Ustaz, saya tak ada masalah. Saya nak buat apa? Jumpa imam. Saya pun dengan imam tak apa bergemuk. Saya kalau lepas habis solat ustaz, saya tak ada nak bersalam dengan imam. Sebab imam tu dia parti lain, saya parti lain. Kan? Saya tak nak bersalam dengan imam. Rugi dah tuan-tuan ni. Nabi kata lepas solat bersalam-salaman tu nampak benda macam remeh, tapi gugur dosa-dosa kecil di celah-celah jari bersalam. Kan? Gugur dosa-dosa kecil di celah-celah jari. Lepas tu pula bila bersalam tengok muka. Ramai orang bila dah bersalam okey dah, tapi tak tengok muka orang yang disalam. Nabi kata melihat wajah sambil senyum, nyerongin. Yang orang Jawa cakap apa? Senyum. Sambil senyum. Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Ni dah salam elok dah, tapi muka tak tengok dan tak senyum kepada orang yang kita tengok wajah tu. Senyum. Siapa yang muka dia tak senyum, bengis, bengking, garang, dah lah muka bengis. Kan? Bengking, garang pula tu, misai pula tebal. Yang saya dengar ceramah siapa ke? Dia kata ada orang dia bela misai tebal sampai tutup mulut. Bila nak makan kena selok. Kan? Minum teh tarik penuh buih sangkut dekat misai. Lepas tu jilat dah tu. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kat mana saya cakap tadi? Saya pun dah terlupa dah. Siapa yang muka dia bengking tak nak senyum, adik-beradik malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Jadi tuan-tuan ya, malaikat Malik pun pernah senyum sekali, iaitu ketika bersalam dengan Nabi. Itu je sekali dia pernah senyum. Lepas tu dia dah tak pernah senyum selama-lamanya. Pasal apa? Tugas dia jaga pintu neraka. Jadi siapa yang tak suka senyum tu, adik-beradik malaikat Malik jaga pintu neraka. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di kalangan kita ni, cerita tadi, sahabat datang jumpa Nabi, bagi nasihat dekat saya. Nabi kata apa? La taghdab, jangan marah. Kemudian sahabat tu kata lagi, ya Rasulullah, bagi lagi nasihat. Nabi kata la taghdab, jangan marah. 2 kali Nabi pesan. Kemudian sahabat kata lagi, la taghdab, jangan marah. Maknanya 3 kali Nabi ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa Nabi bagi nasihat begitu?
Sebab Nabi kenal sahabat-sahabat ni, ada di kalangannya yang rajin datang ke masjid. Ya, bab solat berjemaah ni memang tip-top, tapi ada perangai baran. Ada perangai yang suka marah. Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, boleh marah, jangan marah-marah. Tuan-tuan faham tak? Marah dengan marah-marah. Mula-mula saya pun tak faham apa beza marah dengan marah-marah. Kita dibolehkan marah dengan isteri kita jika dia buat salah. Kita marah tu kerana Allah, kerana kita tak nak dia buat lagi kesalahan itu. Tapi marah pun dengan cara kasih sayang. Tapi jangan marah-marah. Maksudnya apa dia? Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Hari itu budak-budak yang datang ke masjid, dia kata, "Ustaz, kami datang masjid selalu kena marah-marah." Siapa yang marah? Tak tahulah, Tok Siak kot. Biasanya Tok Siak ni dia garang, biasanya lah. Tapi masjid ni punya Tok Siak saya rasa tak garang kot. Tak suka marah budak-budak. Banyak Tok Siak di mana-mana masjid suka marah budak-budak. "Oi! Budak tu tanya saya, "Ustaz, masa pakcik tu marah, dia cakap saya tak faham dia cakap apa. Jadi boleh tak Ustaz terangkan, pakcik-pakcik ni kalau dia marah, dia cakap bahasa Jerman ke, bahasa Jepun ke, bahasa apa?" Saya kata biasanya kalau pakcik-pakcik dia marah budak-budak, dia akan cakap bahasa Jerman. Sampai budak-budak pun tak faham. Pernah sekali tuan-tuan ni, ada budak kena marah dekat belakang. Pasal dia berlari-lari, main-main, bising-bising, dia kena marah. Lepas tu budak tu menangis. Sebab yang namanya budak-budak ni bila kena marah dia menangis. Lepas tu budak tu masuk ke dalam masjid. Pakcik yang marah tu kata, "Masuk pula dalam masjid." Kan? Rupanya yang kena marah tu anak penceramah. Penceramah tu datang, bawa anak ni. Anak penceramah pergi main dekat luar. Dia bukan nak dengar bapak dia ceramah. Dia pun dah tak lalu dengar ceramah. Sekali kena marah dengan Tok Siak. Tok Siak kata, "Apa budak tu masuk ke dalam?" Rupanya dia pergi nampak bapak dia, penceramah. Jadi tuan-tuan ni, jangan main marah sembarangan. Tantah di belakang tu anak pengerusi, kan? Anak Tok Imam, ya, cucu Tok Imam, anak penceramah. Ada seorang Habib, dia kata apa dia? Kalau tengok budak-budak berlari di masjid, biarkan. Kerana boleh jadi rumahnya sempit. Kadang-kadang tuan-tuan ni kita tengok budak-budak berlari tu, rupanya dia perak, dia jakun. Dia tengok datang masjid, luas lah. Rumah dia kecil, rumah dia sempit. Dan ada satu ungkapan tuan-tuan, biarkan budak berlari di masjid, jangan biarkan budak berlari-lari di masjid. Jangan biarkan budak-budak lari dari masjid. Banyak daripada kalangan kita menyebabkan budak-budak lari dari masjid. Apa kesan dia? Dia dah tak nak datang masjid. Kemudian bila dah pencen, dah berumur, baru dia datang masjid. Bila dia datang masjid, dia takut-takut nak masuk dalam masjid. Dia suka duduk di luar. Jadi tuan-tuan, kalau nak kenal orang yang suka duduk di luar tu, biasanya dia trauma. Dia pernah kena marah masa kecil-kecil. Orang yang duduk di luar kata, "Aku pula yang kena." Kan? Jadi tak percaya pergi tanya orang yang duduk di luar tu, kenapa tak nak masuk ke dalam? "Saya trauma sebenarnya. Dulu masa kecil pernah kena marah." Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, buang perangai baran, suka nak mengamuk. Apa kata Nabi? "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Tidaklah dikatakan seorang itu gagah, pendekar, berani, kuat, yang boleh mengalahkan orang yang ramai ketika dia bergaduh, bertinju, bergusti. Akan tetapi orang yang gagah, yang kuat, pendekar itu ialah orang yang boleh mengawal dirinya ketika marah. Tuan-tuan pernah tak pukul isteri? Pernah tak pukul isteri? Ada sahabat datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak saya nak pukul isteri saya?" Rupanya tuan-tuan, bukan kita je geram dengan isteri. Sahabat Nabi dulu pun geram juga. Sebab yang kata orang perempuan ni tuan-tuan, bak kata Ustaz Azhar Idrus, orang perempuan ni perangai macam kanok-kanok. Dia perangai dia macam budak-budak.
kadang-kadang menyebabkan kita geram, rasa nak pukul. Kan? Akan tetapi bila sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak saya nak pukul isteri saya?" Agak-agaklah tuan-tuan kalau kita jumpa tok imam kita kan. "Mam, boleh tak saya nak pukul isteri saya?" "Kenapa kamu nak pukul?" "Isteri saya tu geram, saya tengoknya kecil besar. Dia suka melawan, suka merajuk, perangai macam budak-budak." Imam kata apa? "Tak baik pukul. Sian dia. Dia kan orang perempuan. Perempuan ni kan orang lemah. Insan yang lemah. Jangan pukul, tak baik, tak baik, tak baik." Selalunya kita bagi nasihat macam itulah bunyi dia. Tapi Nabi punya nasihat, satu ayat yang menyebabkan terus sahabat ni sentak, tak jadi nak pukul. Apa ayat dia? "Ya Rasulullah, boleh tak saya nak pukul isteri saya?" Lalu kata Nabi, "Tergamakkah kamu memukul teman tidurmu?" Oh, itu ayat dia. "Tergamakkah kamu memukul teman tidurmu?" Terus tak jadi. Bila dikenang-kenang tuan-tuan, betul juga isteri kita selama hari ni dia teman tidur kita. Kan? Kalau dia tak ada, susah hati kita. Mana ke dia? Oh, ada. Kan? Cari-cari tak ada. Rupa jatuh katil. Kita yang terajang, kita tidur lesok. Kan? Lepas tu kesian tak? Kesian. Kita akan panggil dia supaya naik balik atas. Kan? Saya baru ni bawa jemaah umrah yang veteran-veteran duduk sebilik. Pakcik umur dah 70 ni kan. Kalau tidur dengan makciknya ada buat apa-apa tak? Oh. Pakcik kata apa? Ustaz ni apa benda soalan tanya kau begitu? Kami dah tua ustaz. Lainlah ustaz tu muda lagi, kau je nak menerokam aje. Kan? Pantang sentuh. Dia punya current dia kuat lagi. Kami ni dah tak ada current dah ustaz. Takkanlah tak buat apa-apa kot. Tak ada buat apa-apa. Habis kalau makcik baring sebelah buat apa? Makcik kalau ada pun buat sendir kaki aja. Janji ada, letak kaki aja. Janji ada katanya. Oh, ayat dia tu tak boleh tahan. Buat sendir kaki katanya. Kan? Tak ada nak buat apa dah ustaz. Kata dah tua-tua ni kan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, tergamak kamu mukul teman tidurmu. Tapi tuan-tuan jangan buat pasal. Sekarang ni ada kes orang perempuan pukul suami. Dulu saya kerja di Pejabat Agama Manjung. Kan, datang orang lelaki teroyak. Orang lelaki rupanya kalau teroyak lagi buruk. Macam beruk mak-ie. Orang perempuan kalau dia teroyak, kalau dia menangis, kita rasa simpati. Ya Allah, kesiannya tengok akak ni. Sebab orang perempuan kalau datang, dia akan menangis. Itu memang senjata dia. Sebelum dia cerita, 10 minit dia menangis. Nangis je kerjanya. "Kak, bila nak cerita kak?" "Kejap lah. Ada lagi ni." Kan? "Okey kak, dah boleh cerita tak?" "Belum lagi." "Kejap lah ustaz." Kan? Kita tengok pun simpati. Tapi kalau lelaki menangis, rasa nak sepak je. Orang lelaki kalau menangis, buruk. Jadi ada kes orang lelaki menangis. Saya pun tanya, "Bang, kenapa abang menangis? Buruk no bang. Teruk sangat abang menangis." Dia kata, "Isteri saya curang." Bila dia cerita-cerita tuan-tuan ni, saya kata memang tak boleh simpan abang. Elok abang ceraikan. Selalunya dia panggil pendamai ni, dia akan cadangkan supaya berdamai. Tapi kadang-kadang bila kita jumpa kaunselor ni, dia kata elok cerai katanya. Tak, jangan simpan dah ni. Kalau dah curang sampai ke tahap isteri dia bawa lelaki lain ke rumah, kan? Dan terserempak pula tu. Jumpa pula tu di rumah. Lelaki, ini tak boleh simpan dah bang. Ini elok dah cerai bang. Bunga bukan sekuntum bang. Banyak lagi bunga-bunga yang lain. Tapi ustaz, masalah. Apa masalah dia bang? Masalahnya dia pukul saya ustaz. Bang, biar betul bang. Takkanlah isteri pukul abang kot. Abang kerja apa bang? Saya askar. Oh, patutlah. Badan berketak, rambut pacak. Isteri saya pun askar juga. Kalau ustaz tengok saya berketui, dia lagi banyak ketui. Isteri dia pun askar juga. Patutlah dia belasah suami dia. Ada lelaki macam tu tuan-tuan ni. Dalam hati ada taman.
Ya, macam di kalangan sahabat Nabi yang biasa kita dengar Sayyidina Umar ni kalau dia berdiri sama tinggi dengan orang yang duduk atas kuda. Sama tinggi dengan orang yang menunggang kuda. Oh, dia ni kalau ahli gusti, kalau kita tengok siapa yang tinggi? Triple H ke Big Show. Kan, badan besar tinggi kan. Background macam itulah Sayyidina Umar. Dan hebatnya Sayyidina Umar ni, sampaikan Nabi kata, kalau dia berjalan, jalan yang dia lalu tu, syaitan takkan lalu. Sebab syaitan takut dengan Sayyidina Umar. Kan? Yang kita pula terbalik tuan-tuan. Syaitan jalan sama-sama sekali. Kan? Betapa kamcingnya kita dengan syaitan. Kan? Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, dia ni mudah menangis. Dia ni sangat mudah menangis. Tapi diceritakan Sayyidina Umar pun bila malam dia menangis juga. Time solat malam, qiyamul lail dia menangis. Kan? Baik, lagi 3 je. Boleh? Ni dah terlebih 5 minit ni. Jadi saya minta izin tambahan masa 5 minit. Sebab saya tengok di belakang tu orang yang mengidangnya dah siap. Jadi memang kita kena berhenti Okey, sifat mazmumah. Kemudian membebaskan diri daripada maksiat kepada ibadah. Tuan-tuan ya, bila saya bawa jemaah umrah kan, ada yang kata, ustaz, saya ni risaulah. Saya ni takut lah. Kenapa pula takut? Saya sebenarnya ustaz, dah berumur ni, baru nak pergi ni, bukan apa tau. Sebab antara jawapan yang selalu kita dengar ialah tak sampai seru. Kemudian yang kedua, duit tak mandang, duit tak cukup. Yang ketiga dia kata, saya rasa belum layak lagi. Pasal saya banyak dosa. Saya nak tunggu dosa dah tak ada nanti, baru saya pergi. Lepas tu ustaz, saya dengar macam-macam. Dema kata, sampai sana kalau banyak dosa tak nampak Kaabah. Dan tuan-tuan, ada satu kisah benar. Jaga-jaga orang kampung Sungai Kerawai. Berlaku seorang pakcik elok kapal terbang landing aja, kan, dia tak boleh bangun, melekat dekat kursi, kan. Dia kata, betul dah, betul apa yang orang cakap tu, betul dah. Sampai sini aku banyak dosa katanya. Betul tak boleh bangun dah. Tak boleh nak mengerjakan umrah, dosa banyak. Lepas tu datang pramugari. Pramugari kata, pakcik, seat belt tak buka lagi. Oh, patutlah. Dia nak bangun tak boleh, nak bangun tak boleh. Rupanya tali pinggang tak buka. Jadi tuan-tuan ni, ramai orang kata tak sampai seru. Sedangkan Allah dah seru dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah tunaikan, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Maknanya kata ulama, wajib sekali seumur hidup mengerjakan haji, wajib sekali seumur hidup mengerjakan umrah. Hukumnya wajib. Malah ada ulama kata, tuan-tuan, siapa yang kata saya belum mampu sedangkan dia dah ada rumah, bukan setakat ada rumah, siap ada rumah sewa, homestay, stable lumba kuda. Banyak pula dia punya kereta dia kan. Kemudian kereta pula berbiji-biji, bukan sebiji. Ini orang Melayu sebut biji kan. Kereta berapa biji, rumah berapa biji. Nasib baik dia tak tanya isteri berapa biji. Ada makcik suka pula sebut biji tu kan. Orang Melayu kan selalu tanya macam tu. Mika punya rumah berapa biji, kereta berapa biji. Nasib baik dia tak tanya isteri berapa biji. Nah, ambil ni sebiji. Jadi kata ulama, kalau ada 2 rumah, wajib jual sebiji rumah tu. Sebab yang keperluannya ialah sebuah rumah je. Kenapa kamu dah ada lebih rumah? Lepas tu kata, saya ni tak cukup model lagi ni, tak ada duit lagi nak pergi haji. Malah tuan-tuan ya, ulama kata, siapa ada duit dalam simpanan dia 200,000, 300,000, lepas tu dia kata, gilio tak sampai lagi yang tabung haji punya. Bila gilionya? Daftarnya bila? Baru daftar tahun lepas. Tuan-tuan tahu, siapa yang daftar, baru daftar tahun lepas, lagi 148 tahun.
dia punya giliran dia 148 tahun lagi. Masa itu kata Ustaz Zaid Idrus, kalau hidup pun jalan macam biawak. Jalan nerak macam biawak dah. Kalau hidup lah, kalau tak memang dalam tanah lah dah. Jadi kalau dia ada duit simpanan paling tidak pun 100,000, dia wajib ambil yang haji furoda tu, ataupun haji yang package tu, haji yang kena bayar mahal tu. Jangan tunggu yang giliran tamu haji tu. Jangan tunggu. Pasal dia dah ada duitnya. Ustaz, saya kan belum sampai seru nak pergi Mekah. Habis yang serunya sampai kat mana? Saya cadang baru nak pergi Korea. Kepala bana betul. Dia kata Mekah tak sampai seru, tapi Korea dia cadang nak pergi hujung tahun ni. Satu family saya nak pergi Korea, nak main salji. Tu kepala bana jawapannya. Ya, pergi tempat lain bukan main lagi, merata-rata tempat dah pergi dah. Tiba pergi Mekah, pergi Madinah, dia kata tak sampai seru, tak cukup model lah apalah. Dan satu lagi tuan-tuan ni, siapa yang dah pergi haji, umrah, Mekah, Madinah sebelum pergi Korea. Katalah orang Sungai Krawai kata nak pergi Korea kan. Lepas dah balik haji, balik umrah, dia kata dah selesai dah, saya nak pergi Korea. Belum boleh pergi Korea lagi. Kena pergi Palestin. Itu ikut turutan dia. Ya, sebab dalam hadis Nabi kata la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan bersusah payah untuk sampai 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestin. Kena pergi Palestin dulu. Ustaz, tak bahaya ke pergi Palestin? Jawapan dia tuan-tuan ya, saya baru 2 kali pergi. Kan, baru 2 kali pergi. Nanti bulan bila pula nanti, saya tak tahu lagi lah yang akan datang ni. Patut bulan 9 ada satu trip, tapi saya tak pergi yang bulan 9 ni. Kalau ada siapa-siapa nak pergi, setakat inilah tak ada bahaya lah. Maknanya kita boleh pergi ke Masjid Al-Aqsa, boleh masuk ke dalam Palestin. Kenapa tak bahaya? Sebab kita dah jadi pelancong Israel, kita dah jadi pelancong Yahudi. Tuan-tuan tahu Palestin tu tinggal 11% sahaja yang dikuasai orang Islam. Lain daripada itu semuanya dikuasai Israel ataupun Yahudi. Jadi kita masuk tu, kita dah jadi pelancong Israel. Yang keluarkan visa pun dia. Sebab itu kita pergi tu, dia tak kacau kita. Yang dia kacau tu, yang kita tengok dalam berita tu, itu penduduk Arab Palestin. Orang luar dia tak kacau. Pasal kita ni dah ibarat pelancong dia. Dia jaga keselamatan, dia tak kacau kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada pendapat mengatakan tak payah pergilah, pasal kita menyumbang kepada ekonomi Israel. Namun sebahagian besar ulama kata kena pergi sebab Nabi suruh kita ziarah Masjid Al-Aqsa. Nabi yang suruh kita pergi Palestin. Ni cerita ni saya rasa lah ni tuan-tuan ya. Waktu saya pergi Palestin tuan-tuan ya, dekat sana ada ramai anak yatim. Beratus ribu anak yatim. Bila kita tengok anak-anak Palestin, teringat anak kita. Dan di sana juga ada ramai ibu-ibu tunggal yang kematian suami, balu-balu, janda-janda. Kan? Apa lagi dia panggil? Balu, ibu tunggal, janda. Bila tengok anak-anak Palestin, teringat anak kita. Bila tengok perempuan Palestin, terlupa pula bini kita. Itu masalah dia tuan-tuan. Jadi itu antara dia punya cobaan dia. Pasal apa? Sebab orang Arab ni tuan-tuan lawa. Mata dia biru, mata dia ceklat, mata dia hijau. Lepas tu hidung dia mancung. Maknanya tuan-tuan kalau kahwin dengan orang Arab, tak payah beli pisau. Potong sayur dengan potong apa ni, buah pakai hidung ni. Sap. Mancung hidung dia. Tapi tuan-tuan, saya tengok orang lelaki je yang nampak seronok bila saya cerita perempuan Arab lawa. Orang perempuan semua jebik. Nyampah tu. Jadi cara saya nak ambil hati balik, bila saya datang ke Sungai Krawai ni, saya tengok wanita di sini lagi cantik. Masya-Allah. Ciang. Nak ambil hati balik. Tapi tuan-tuan ni, kalau betul ada yang berhajat, ni sajalah nak offer. Kalau betul ada yang berhajat, bagi tahu. Lepas habis ceramah ni, PM tepi. Jangan PM PM tepi. Pasal apa? Sebab memang saya duta aman Palestin.
ada senarai ibu-ibu tunggal. Kalau ada yang berhajat nak bantu wanita Palestin nak kahwin dengan ibu-ibu tunggal di Palestin. Saya baru ni tuan-tuan ceramah dekat Melaka. Pengerusi masjid angkat tangan. Saya ustaz. Saya masa tu cukup respect. Pasal apa? Pengerusi angkat tangan. Jadi malam ini pengerusi masjid Assalam. Assalam kan masjid ni. Assalam. Maknanya apa-apa dia pengerusi buat dulu. Barulah AJK berani ikut. Barulah jemaah pun berani. Jadi pengerusi kena sahut cabaran. Pengerusi masjid tu angkat tangan. Dia kata, ustaz, saya nak. Oh, saya kata betul ni Haji. Betul ustaz, saya nak tolong orang Palestin ni, ibu-ibu tunggal. Saya kata, Haji lepas habis ceramah ni daftar nama Okey ustaz. Jadi insya-Allah jadi. Tapi ustaz, saya nak tanya, berapa kos? Oh, saya kata anggaran standby dalam 50k. Ustaz, kenapa mahal benar? Orang Palestin harga Yahudi. Oh, harga Yahudi. Ni Haji, kita nak bawa pembantu rumah Indonesia pun permulaan dia 20k lebih. Mahal juga. Jadi ini nak bawa Arab Haji, nak buat isteri, mata dia biru. Itu yang kena mahal sikit, 50k. Lagipun bukan orang lain nak jadi isteri kita. Kan? Okey ustaz, jadi 50k bawa bantai je. Bawa tilam banyak lagi. Okey, saya tulis nama je tulis Ustaz, jap. Sebelum tu nak tanya. Lupa nak tanya. Sebelum jadi tu berapa umur dia? Saya kata Haji, umur dia lingkungan 60-70. Haji kata cancel tak jadi. Pula tadi kata tak, kenapa tak jadi? Saya ingat yang muda-muda. Openya sebayar katanya. Kita pun tengok orang yang tanya juga. Kalau umur dalam 60-70, kita pun kabarlah ibu tunggal pun 60-70. Sebab apa? Saya takut pernah jadi satu kes. Pengerusi masjid, kan, kita bagi yang muda, sebulan tak datang masjid. Jadi kita bagi yang sebaya. Baik, ya tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pun tak tahulah cerita merdekanya ke mana. Jadi maknanya kena sambungan siri yang kedua. Kita tak boleh habis ceramah ni malam ini. Kita kena sambung siri yang kedua minggu depan. Boleh? Boleh? Belum. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang gitulah cerita-cerita sembang-sembang merdeka dan juga hijrah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kalau tak dapat sikit, dapat banyak pun jadilah. Masa saya ceramah program Aman Palestin tu tuan-tuan ya, saya kempen siapa tak boleh bagi derma sikit, derma banyak pun jadilah. Dia kata terbalik. Betul, memang saya cakap tak boleh sikit, banyak pun jadilah. Sebab saya dapat idea tu tuan-tuan ya. Ada seorang jemaah, dia kata, ustaz, saya minta maaf ustaz, Haji tak bawa duit Tak apa Haji, saya faham tak bawa duit. Kadang kita terlupa nak bawa, kadang yalah masjid pun dekat, tak bawa duit. Tak, saya minta maaf, tak ada duit kecil. Selalu saya derma RM1, kan, duit biru, dulu, kini dan selamanya. Tapi kali ini saya ada duit besar je. Boleh ke ustaz? Berapa Haji? 100 aja. Boleh? Boleh Haji, ya Allah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan ni malam ni kalau ada tabung masjid, siapa tak boleh bagi sikit, bagi banyak pun jadilah. Ya. Ada pula makcik, ustaz saya minta maaf. Oh, makcik tak bawa duit ke? Tak. Saya minta maaf tak bawa duit, tapi saya cuma nak bagi rantai. Boleh ke? Ya Allah, boleh benar makcik. Maaf, terus tarik rantai, bubuh dalam tabung masjid. Ya, terkejut siap buka-buka tabung, tengok ada rantai meh. Masya Allah. Ada pula jemaah kata, ustaz saya minta maaf, rantai tak ada, duit pun tak ada, yang ada cek je. Boleh tunggu jap dalam kereta. Ustaz tulis berapa nak? Pula. Maknanya orang Sungai Kerawai ni tuan-tuan ni duit banyak. Kan? Tapi kan kesimpulan dia apa dia? Tak kiralah duit kita sikit ke, duit kita banyak ke. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah berkekalan walaupun sedikit. Maknanya tuan-tuan, setiap kali datang ke masjid, jangan pernah miss, jangan pernah terlupa dan tertinggal
untuk memberikan sumbangan walaupun sikit. Yang penting dia berkekalan. Ada seorang pakcik tu dia kata apa? Ustaz, saya setiap kali derma, saya seluk poket, saya bubuh semua sekali. Saya tak tengok merah ke biru ke hijau ke kuning ke, saya bubuh. Saya kata alhamdulillah pakcik, petua ni memang hebat ni. Boleh tak kongsi sikit macam mana pakcik boleh sampai tahap itu? Derma, seluk poket, bubuh semua sekali, tak tengok berapa not. Macam ni cara dia ustaz. Sebelum saya pergi masjid, saya ambil duit RM1, saya bubuh dalam poket. Bila sampai masjid, saya seluk poket, saya tak tengok berapa not. Sebab saya dah tahu ada RM1 aja. Oh, macam tu cara dia. Macam itulah cara dia ustaz. Tu derma yang paling hebat sekali ialah tak tengok berapa not dalam poket, sebab dah tahu ada RM1. Baik, jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Minta ampun, minta maaf. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita jumpa lagi. Malam ni ada iklan sikit tuan-tuan ni. Malam ini ada kawan-kawan saya bawah tu ramai yang datang berniaga. Jadi tuan-tuan, support lah, support kita punya kawan-kawan kita yang berniaga. Ada jual apa tu, kain pelekat, ada jual kepiah, ada. Yang saya sendiri bawa tuan-tuan, pekasam ikan talapia. Saya rasa ada tinggal dalam belah-belah bungkus kot. Sebungkus RM10. Yang ini mak saya yang buat. Mak saya ni kaki memancing. Dia memancing dekat parit-parit, dekat Sungai Tiang, dekat Bagan Datuk tu. Lepas tu dia buat pekasam. Lepas tu dia suruh saya jual. Jadi tuan-tuan, kesianlah saya. Belilah pekasam saya. Tolonglah habiskan. RM10 aja. Pekasam ikan puyuh dah habis. Pekasam ikan talapia saja yang tinggal. Tak banyak pun, ada belah-belah bungkus aja. Lepas tu tuan-tuan belilah minyak wangi, minyak minyak wangi kasturi ada, minyak bidara ada. Apa saja yang dia menjual tu, perhabiskan. Beli, biar licin. Terima kasih banyak. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Saudara Nazmi di angka 10.